Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan agar konsep Pandemic Proof University of the Future harus dipertimbangkan dalam pembelajaran dan pengajaran dalam pelbagai kaedah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah kepada para graduan baharu UTB. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan agar konsep Pandemic Proof University of the Future harus dipertimbangkan dalam pembelajaran dan pengajaran dalam pelbagai kaedah. Pengalaman tersebut titah baginda boleh dijadikan sandaran untuk sentiasa adaptable dan resilient dalam menempuh cabaran. Bertitah pada Majlis Convocation kali ke-10 Universiti Teknologi Brunei UTB. Pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan rasa amat gembira dengan inisiatif UTB menawarkan program Postgraduate Micro Credentials yang membolehkan para pelajar berpeluang menerima sijil, diploma atau ijazah sarjana dalam tempoh masa yang fleksibel. Dalam titah, baginda menyifatkan kejayaan para graduan menamatkan pengajian masing-masing sebagai pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Beta juga merakamkan ucapan syabas di atas kejayaan UTB meraih kedudukan 340 di QS World University Rankings, kedudukan 85 di Asia dan 16 di Asia Tenggara. Manakala di antara universiti kejuruteraan dan teknologi di Asia Tenggara, UTB berada di tangga ke-5. Kejayaan ini menjadi bukti bahawa UTB mampu bersaing di rantau walaupun masih muda dalam arena antarabangsa. UTB dilihat masih ada peluang untuk memperbaiki kedudukannya dengan menyusun semula strategi bagi menaikkan reputasi akademiknya, terutama dalam bidang penyelidikan. Sehubungan itu, beta difahamkan bahawa UTB sedang giat memperkenalkan projek-projek penyelidikan terkini yang sejajar dengan kepentingan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menzahirkan harapan agar perkembangan positif yang dicapai oleh UTB akan terus dikekalkan. Beta gembira, UTB telah pun memulakan projek penyelidikannya bersama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dalam penanaman padi menegak atau vertical rice farming yang berintegrasikan teknologi Internet of Things yang inovatif. Selain itu, pada tahun 2021, penerbitan kertas-kertas penyelidikan dari staf akademik UTB telah meningkat dan terus menampakkan perkembangan positif pada tahun 2022. Beta berharap perkembangan positif ini
akan terus dikekalkan. Mengenai pandemik coronavirus, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah kesan positif pandemik terhadap transformasi digital di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan menyaksikan pembelajaran dan pengajaran telah dijalankan dalam talian secara sepenuhnya. Lalu berikutnya, kerajaan Beta pun menyediakan infrastruktur internet jalur lebar yang pantas untuk tujuan tersebut. Beta difahamkan bahawa pada masa ini pembelajaran dan pengajaran di UTB diteruskan dalam pelbagai kaedah, termasuk secara bersemuka, di dalam talian dan secara hybrid. Pengalaman ini boleh dijadikan sandaran untuk sentiasa adaptable dan resilient dalam menempuh cabaran serupa, di mana konsep pandemic proof University of the Future harus dipertimbangkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengambil maklum UTB menawarkan program baharu yang disasarkan kepada para profesional dan graduan baru. Beta juga difahamkan bahawa UTB akan menawarkan postgraduate micro credentials pada tahun akademik 2022-2023 ini, yang akan disasarkan kepada para profesional yang bekerja dan graduan baru. Program-program ini disifatkan sebagai personalized learners journey, di mana para pelajar setelah tamat akan berpeluang menerima sijil, diploma atau ijazah sarjana dalam tempoh masa yang fleksibel. Beta amat gembira dengan perkembangan ini. 381 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang pada Majlis Convocation kali ke-10 UTB pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan penggunaan ijazah kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UTB. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Qasas diperdengarkan oleh Dayang Hajah Wafikah binti Haji Daim, graduan program Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam Sains Makanan dan Teknologi. Membangun, mengembang maju. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UTB antara lain menyembahkan hubungan erat dengan industri dan agensi-agensi berkaitan serta pengiktirafan dari badan-badan akreditasi menjadi tarikan kepada para pelajar. Impak langsung program-program kepada pekerjaan boleh disukat daripada kebolehpasaran selepas tamat pengajian. Secara purata, 72% lepasan UTB dari tahun 2019 ke tahun 2021 telah mendapat pekerjaan dari pihak industri
dan agensi berkaitan selepas 6 bulan tamat pengajian. Manakala pada tahun 2022 pula, 69% telah pun mendapat pekerjaan dari pihak industri dan agensi berkaitan selepas 3 bulan tamat pengajian. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 381 graduan, 2 orang menerima ijazah Doktor Falsafah dalam jurusan kejuruteraan mekanik dan matematik gunaan dan ekonomi. 66 graduan menerima ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan, perdagangan, pengkomputeran dan informatif serta dalam bidang sains, gunaan dan matematik. ...274 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan, perdagangan, pengkomputeran dan informatik, sains gunaan dan matematik dan reka bentuk. Dayang Espa Nadira binti Jali Muhammad Wafi Pengiran Haji Amir kejuruteraan kepujian dalam kejuruteraan awam. Buat julung kalinya bagi institusi pengajian tinggi di negara ini, beberapa pelajar UTB telah dianugerahkan beasiswa jangka pendek oleh kerajaan Kanada. Doa selamat dibacakan oleh mufti kerajaan. والعدل والصلاح والبركة بين الأنام وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Empat bidang strategik, iaitu berkualiti, pelajar bebas, penyelidikan translasi dan penglibatan quadruple helix menjadi tumpuan dalam pelan strategik UTB bagi tahun 2019-2023. Majlis Convocation kali ke-10 UTB menjadi detik bersejarah bagi para graduan dan ibu bapa mereka. Dengan berlangsungnya majlis tersebut, maka bertambahlah jumlah rakyat dan penduduk negara ini yang berpendidikan tinggi selaras dengan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035.
dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing. Semoga kejayaan ini akan jadi pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Ucapan tahniah juga beta tujukan kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang secara konsisten mendorong para graduan sehingga beroleh kejayaan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Datuk Lazarus Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan pengurangan dengan kadar purata kes pada minggu ini sebanyak 169 kes sehari berbanding 205 kes sehari pada minggu lalu. Sebanyak 52,431 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu. 2.2% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat satu kes di dalam kategori 5 yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif, manakala 2 kes berada di dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 77.7% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 9.8% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 179 kes baru telah dilaporkan, iaitu 178 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 186 ujian makmal RT-PCR. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura mengulangi komitmen bersama untuk terus memperkukuhkan hubungan pertahanan. Komitmen tersebut dibuat semasa kunjungan hormat Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, kepada Tuan Yang Terutama Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura, semasa lawatan pengenalan ke Republik tersebut baru-baru ini.
Kedua-dua pihak juga mengulangi komitmen untuk meningkatkan lagi interaksi dan pertukaran dalam bidang berkepentingan bersama melalui pelbagai platform dua hala dan pelbagai hala yang turut menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Semasa lawatan, Timbalan Menteri Pertahanan diberikan anugerah ketenteraan berprestij Singapura pingat jasa gemilang tentera bagi mengiktiraf sumbangan besar dalam mempertingkatkan lagi hubungan sangat kukuh antara tentera darat Diraja Brunei dan tentera darat Republik Singapura semasa memegang jawatan pemerintah tentera darat Diraja Brunei. Lawatan pengenalan ini menggariskan jalinan pertahanan yang teguh dan berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Sebagai sebuah universiti teknologi unggul di negara ini, Universiti Teknologi Brunei UTB komited untuk menyediakan pendidikan teknologi yang berkualiti dan bersedia untuk masa hadapan. Minat yang ada dalam diri saya untuk mencuburi dan meluaskan lagi ilmu tentang matematik gunaan. InsyaAllah saya akan menyumbangkan khidmat bakti saya untuk mencurahkan ilmu yang telah saya perolehi untuk mendidik generasi-generasi yang akan datang. Saya membuat berbagai kolaborasi dengan pelbagai sektor dan juga saya sentiasa mempunyai inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kualiti dalam kajian saya. Di sebalik kejayaan yang diperoleh, para graduan mendapat pengalaman yang berharga sepanjang tempoh pengajian di UTB, terutama ketika negara dilanda gelombang kedua COVID-19. Bagi saya, antara cabaran lain adalah menjaga kesihatan mental. Ianya menjadi keutamaan sepanjang memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Membiasakan diri dengan cara pembelajaran baru kerana as an architecture student we are used to doing face-to-face learning and we are so used to doing site visits and all that. Mengadaptasi pembelajaran secara hybrid disebabkan oleh global pandemic COVID-19. Ianya bukan cabaran yang mudah untuk diatasi, akan tetapi dengan pertolongan dan kerjasama yang diberikan, bantu sedikit sebanyak dari segi pembelajaran dan pemahaman secara amnya. Untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut, menyihatkan diri dari segi mental dan juga fizikal. Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh dan merajinkan diri sendiri untuk belajar. Saya mengatasi dugaan-dugaan ini. Saya selalunya membahagikan masa saya setiap hari untuk mengulang kaji secara sendirian dan juga mendapatkan pertolongan dan motivasi dari rakan-rakan dan pencerah saya yang rendah hati. Selaku pemimpin akar umbi, penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung perlulah memahami tentang keperluan, kemahuan, corak, aspirasi serta ekspektasi masyarakat setempat yang ditadbir kerana ianya merupakan satu amanah dan kepercayaan yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan. Perkara tersebut antara yang ditekankan pada majlis penyampaian sijil lantikan 2 penghulu mukim dan 6 ketua kampung daerah Tutong. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Dalam ucapan, Awang Abdul Walid bin Haji Mentasan, Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga berkata, pendekatan turun padang sangat bersesuaian dan relevan bagi mengeratkan persefahaman dan kerjasama antara penghulu mukim dan ketua kampung dengan masyarakat. Selepas penyampaian sijil, bacaan ikrar dan menandatangani ikrar, majlis diselajurkan dengan perasmian papan-papan tanda penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung yang baharu dilantik. Juga hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim Kuala Belait, daerah Belait diadakan kemarin. Majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Seramai 317 daripada 364 pengundi berdaftar bersetuju dengan calon penghulu berkenaan.
Calon tunggal tersebut ialah Awang Haji Abdul Afiq bin Zainuddin berusia 34 tahun, mantan guru agama pelatih. Tidak setuju. Setuju. Negara Brunei Darussalam pada masa ini masih berada di penghujung monsun barat daya. Pada amnya, negara mengalami keadaan cuaca baik pada waktu pagi dan hujan pada waktu petang atau malam dan sekali-sekala berlaku hujan badai. Pada pukul 5.45 pagi waktu tempatan hari ini, taufan Hinam Nor dikesan di kawasan Laut Cina Timur sekitar 2,935 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Taufan Hinam Nor diramalkan bergerak ke arah timur laut menjauhi negara. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dayak Nadiatul Afifah binti Haji Muhammad Yassin, pegawai kaji cuaca semasa ditemu bual oleh RTB petang tadi. Keadaan cuaca aktif dijangka berlaku bermula hari Khamis sehingga hari Ahad, iaitu 8 September hingga 11 September. Hujan atau hujan berpetir sekali-sekala dijangka berlaku, terutamanya pada waktu petang dan boleh berterusan hingga ke waktu malam. Keadaan hujan berkemungkinan berlanjutan hingga ke awal pagi. Hujan dijangka sekali-sekala lebat beserta angin kencang dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam. Keadaan laut pada amnya diparas sedikit dengan ketinggian ombak 0.6 meter hingga ke paras sederhana dengan ketinggian 1.2 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Maklumat mengenai keadaan cuaca terkini boleh diikuti melalui Facebook, Instagram, aplikasi Bimbit atau layari laman sesawang kaji cuaca atau hubungi talian cuaca seperti yang tertera. Jabatan Penerangan meneruskan program masyarakat bermaklumat kepada masyarakat di negara ini bagi Pusat Kegiatan Warga Emas. Program berlangsung di bangunan serbaguna Taman Persiaran Kuala Belait. Hadir Dayang Sastra Sarini binti Julaini, pemangku Timbalan Pengarah Penerangan. Program 2 hari ini disertai oleh 27 warga emas. Semasa program, mereka berpeluang untuk memperoleh maklumat dan ilmu pengetahuan menerusi taklimat yang disampaikan dan beberapa siri lawatan. Sementara itu, 4 kertas kerja disampaikan bertajuk keusahawanan konsep makanan dalam Islam, pertanian dan keselamatan dalam negeri. Kami ini adalah sebuah agensi yang ditubuhkan. Lebih 30 peserta kanak-kanak menyertai program kelas celik sejarah sempena program cuti-cuti sekolah anjuran bahagian perpustakaan dan pembelajaran Pusat Sejarah Brunei. Program 4 hari itu diadakan di Pusat Pengkajian Borneo, Kampung Anggerik Desa. Antara pengisian aktiviti antaranya senaman, perkongsian cerita sejarah serta mewarna. Di samping menggalakkan kanak-kanak meminati sejarah, program juga bertujuan memberikan pentingnya memelihara bahan rekod sejarah. Program bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Batu tersebut pun menjadi tidak boleh melarang rakyatnya atur. InsyaAllah program macam yang sebegini rupa akan diadakan dari masa ke semasa, terutamanya pada generasi muda kita ni supaya mereka supaya mereka mengenali lebih sejarah negara kita ni dan yang akan membentuk jati diri serta identiti mereka. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah sepanjang minggu ini. Esok kempen akan diadakan di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Sungai Hancing dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Pada 10 September, kempen bakal diadakan di Kompleks Membeli Belah Mabohai dari pukul 10 pagi hingga 3 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan.
Sementara itu, tabung darah Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait masih kekurangan bekalan darah jenis O. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke tabung darah berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja. Bagi maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah atau WhatsApp atau email dan ikuti Instagram serta Facebook seperti yang tertera. Berita sukan, Kejohanan Bola Jaring Asia 2022. Pasukan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Royal Bees, melakar kemenangan pada aksi perlawanan kedua bagi peringkat kumpulan C apabila menewaskan pasukan Chinese Taipei. Kejohanan berlangsung di OCBC Arena Singapura petang kemarin. Sementara pada perlawanan pertama Sabtu lalu, pasukan negara tewas kepada Malaysia. Pasukan negara mara ke pusingan kedua kejohanan dan akan bertemu Thailand esok.